Hai, Assalamualaikum. Salam sahabat YouTube. Hari ni hari Ahad, hari yang saya datang untuk menyembur kitusan. Cuma cerita dia busuk pokok mangga tu saya belum sempat cuci lagi lah kan. Untuk pokok kelapa semua dengan lorong akses saya dah cuci. Alhamdulillah. Dan siap dua lorong ya. Okey, ni lorong ni pisang ni sekali lah untuk apa ni, akses ke kelapa ni. Lorong ni pula untuk akses kelapa ni. Busuk kelapa kita tak cuci lagi. Kita buat lorong dulu. Separuh je siap. Kalau bulan tak puasa boleh buat 4 lorong. Bulan puasa 2 je. Setakat hari Jumaat ni lah 2 lagi lorong. 1 2. Semalam yang sebelah sana 3 dengan 4 sebelah sana. So ada 1 lagi hujung tu. Alhamdulillah, hari ni hari Sabtu. Dah siap dah. Ini kita buat hari Khamis. Lorong ni ini kita baru siap. Baru ya pakai mesin ni elektrik. Tak mampu lah, tak larat lah galas kan. Ni pula lorong yang kita siapkan hari Khamis juga. Sama, busuk pun dah cuci dah habis. Yang ni lorong yang kita cuci hari Jumaat. Pangkal pokok pun kita dah cuci habis. Yang ni yang ni saya tertinggal lah pula. Sekejap lagi kita sambung. Ni lorong yang kita cuci hari Jumaat juga kan. Pangkal busuk pun kita dah cuci habis. Semua dah habis lah. Yang ni lorong ni buat dari pagi tadi. Sekali lah cuci pangkal busuk. Esok datang sembur kitusan plus je dengan cuci busuk mangga. Nak pergi mesin sekejap busuk kelapa. Itulah dia 3 hari pulun. Cerita dia bukan apa kan. Sebelum puasa tu kita dah cuci kebun apa semua, tapi disebabkan hujan tak daya lah kan. Umpan-umpan ni dia cukup suka air kan. Mungkin kemarau lepas daripada bulan puasa kan. Tak apalah kan. Penat-penat jugalah kan. Orang kata dugaan bulan puasa tu kita, walaupun kita dah merancang, tapi sebaik-baik perancang tu Allah Ta'ala lah. Jadinya bagi saya cuci dulu busuk pokok mangga ni. Nanti kita mulakan semburan kitusan 2 mingguan kepada pokok kelapa. Sebab yang seminggu sekali saya dah sembur dah. Yang 2 minggu sekali ni, yang ni kali pertama. Untuk kali ni macam biasalah kan, saya ditemani dengan mesin rumput kilat ni. Sebab bila mesin rumput tu kecil je, biji 328 je, tak berat mana pun. Tapi bila dah penat sangat kan, ni lah kan. Sebab nanti kan nak pikul tu racun pula kan. Jadi ni lah kita pakai dulu. Dia ibarat macam dalam servis dulu lah kan. Dalam servis dulu kita belajar tentang senjata utama dengan senjata cadangan. Ini senjata cadangan lah. Senjata utama tak larat pikul lah. Ok, Alhamdulillah dah siap dah mesin rumput dekat busuk pokok mangga. Jadinya untuk busuk pokok betai, pokok jering, pokok staple, saya dah tengok dah, tak perlulah sebab dia tak lebat sangat umpai dia tu. Jadi ni saya nak buat bancuhan macam biasa, kitusan plus. Kalau kita perhatikan kat sini memang tak ada lah untuk pokok kelapa tu. Nampak pokok kelapa tu? Memang tak ada lah, dia kata seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali. Sebulan sekali je dia bagi tahu. Cumanya biasalah sebab pokok saya ni pun baru nak pulih daripada, ada yang baru nak pulih daripada serangan kuman tanduk kan, dalam 4 batang pokok, 5 batang pokok macam tu.
Jadinya saya bagi kerap, sebabnya nak menggalakkan dia punya pembinaan sistem imuniti dia tu. Jadinya ini adalah yang pertama lah. Yang pertama dalam 3 siri semburan Ketosan Plus 2 minggu sekali. Yang tiap-tiap minggu tu 3 siri dah habis dah sebelum bulan puasa. Maknanya yang ni kali yang pertama, sebelum raya tu kali kedua, dan lepas kita dah raya dah apa semua, tengah Syawal tu sekali. Jadi saya bancuh dulu macam biasa. Untuk satu tong racun ni, satu tong racun saya akan bancuhkan lebih kurang 60 ml lah, kan, 60 ataupun 55 ml lah, ikut saiz ni. Sebab tong ni 18 liter, walaupun dia tulis kat sini 20, kan, tapi bukan 20 betul pun. 18 ni dapat dalam 16 liter. Tak tahulah kan, sebab kadang-kadang mungkin bekas saya suka tu pun lari, kan. Tak tahulah kan. Sebab dia bekas yang saya beli untuk isi air 15 liter, kan, bila kita tuang dalam pam racun Ogawa, tengok-tengok dia 16 liter. So bila tuang kat pam racun ni, dia dekat 18 liter. Macam tu lah, kan. Tak tahulah yang mana satu yang betul, yang salah. Okey, jam sekarang pukul 1 tengah hari. Saya dah siap bancuhan pertama. Saya nak pergi siram pokok. Betul lah, kalau nak ikutkan, orang kata tengah hari ni kita tak siram pokok. Betul, kan. Itu kalau siram yang orang kata daripada pucuk pokok bawah sampai ke bawah, kan. Tapi saya ni pokok-pokok dah besar, saya boleh siram dekat bahagian pangkal pokok ataupun busuk sajalah. Jadi saya siram macam tu, kan. Kalau siram tanah, tak apa, pokok berapa pun boleh siram, kan. Jom. Okey, ni pokok cempedak yang kecil lah, yang tu yang besar, ini yang kecil. So kalau dapat perhatikan pun, daun dia dah masuk hijau-hijau, kan. Saya sebenarnya saya rawat dia dengan apa nama tu, magnesium sulfat tu sekali je, kan. Lepas tu kebanyakannya saya rawat pakai Ketosan Plus lah, kan. Maknanya ni kali keempat lah nak sembuh Ketosan Plus kat dia. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ni pula pokok kelapa. Sama juga. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey, ni pokok betai. Air belum isi lagi, sebab yang latest hari Rabu itu ada hujan, kan. Kalau ikutkan 3 hari lepas tak ada hujan, kita boleh dah isi air, kan. Tapi tak apalah, sebab saya pun datang nak siram Ketosan. Tapi memang esok ke kena isi lah ni. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ni pokok jering. Pokok jering pun sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ni pokok durian. Sama juga, belum ganti lagi, kosong. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ni pokok pisang. Untuk pokok pisang ni tak pastilah Ketosan Plus ni boleh menghalang serangan muku ke tak, kan. Sebab muku ni dia virus. Benda ni kulat dengan serangga je. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya muku tak boleh kot. Mungkin kalau macam Urung Jawa official, Urung Jawa official tu, kalau pokok kena serangan muku ni, dia rawat dengan Fabuloso, kan. Fabuloso ke Clorox ke.
Macam tu lah nak mengatasi serangan virus. Ni pokok mangga. Oh, dah nak pukul 2 dah. Saya dah siram kitosan dekat tebu sayur ni dengan star apple, tapi saya tak rekam. Panas pun panas. Betul-betul nak siram cepat-cepat, nak duduk rehat dalam pondok. Kan, ada lagi 20 pokok kelapa. Saya akan siram juga kitosan, lepas tu balik lah. Kan. Mungkin saya akan siram juga pokok dekat rumah saya nanti. Jadi kita sambung kat rumah. Okey, ni kat rumah saya. Saya nak tunjuk pokok limau. Dia hijau sikit lah daripada hari tu. Hari tu kuning terus. Ini adalah hijau-hijau masuk. Kan. Tapi pucuk baru semua hijau lah. Cuma ada tu lah. Macam saya cakap sebelum ni, kalau daun dah kuning tu dia nak pulih memang payah. Melainkan pucuk baru keluar hijau, tu senang. Yang ni pun tak tahulah. Rasanya saya teruskanlah dengan rawatan dia. Kan, sembuh pangkal je. Kan, sebab dia mungkin salah satu sebab dia tu tepi ni saya racun, tapi jauh daripada pangkal pokok. Tapi tak tahu lah, mungkin salah satu sebab dia kuning tak habis-habis tu kan. Itulah. Jadinya saya nak selesaikan saya punya baja kitosan tu dekat semua pokok yang ada kat laman belakang saya ni lah. Kan, pokok dalam pasu ni, kari, serai, kunyit, pandan, ke depan-depan tu pokok bunga semua sudah. Yang belakang ni, ini belum. Pandan ni dengan pandan ni kena kacau dengan ke habis. Serai ni saya ambil lah. Jadi itulah, bila ada gangguan ke ni, nak kebun pun tak seronok. Bukanlah kita berkira nak bagi-bagi rezeki dengan menatang ni kan. Cumanya kalau kita nak bagi-bagi rezeki dengan menatang tu, biarlah menatang tu tak rosakkan pokok. Ini pokok pun rosak kan, hasil dia ambil. Bukan kita nak marah dia sangat sebab dia ambil buah kan. Dia ambil buah, ambil lah, jangan merosakkan pokok. Ini ambil buah, putik pun dia rosakkan sekali kan. Dah mana tak marah. Kejap-kejap. Panas sungguh ni. Itu dia. Hari Rabu last hujan. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad hari ni. Malam tak ada hujan, pagi tak ada hujan, tengah hari tak ada hujan. Langit macam ni lah. Awan penuh je. Kan. Jadinya macam ni lah. Kan, kita sembuh je. Kita samplas ke tanah. Kena daun pula. Bacur daun kan. Ni kunyit pula, ketumbar Jawa. Yang kata buat ulam tapi tak tahulah. Yang duk ulam kan siput babi je. Kita tak merasa langsung. Ni pandan yang kena kacau kera tu pun kita sembuh lah untuk pulihkan dia. Tak tahulah dia nak keluar baru ke tak. Orang nak meraya ni pakai pandan, dia beri kacau pula. Ni serai, limau, purut, pandan. Durian Belanda. Pokok lemon. Pokok lemon yang tak mau buah-buah ni. Tak tahu nak buat apa dah dengan dia ni. Ini pun kalau perasan memang saya dah buat apa, sunat pokok, tapi tak jadi apa juga. Itu semua bekas sunat lah tu. Ni buah ajaib. Buah ajaib ni, buah dia jangan lekat sebab dia ejen perbungaan tak ada. Bunga dia halus macam tu. Nampak? Mana bunga?
Bunga dia halus-halus. Bunga memang banyak, tapi jangan dekat, sebab ejen penumbuhan tak ada. Mungkin kena tanam pokok banyak, bunga banyak sikit kat belakang ni, baru dekat buah dia. Ni pokok durian lah. Hari tu dia kena pengorek batang, tapi lepas saya sembuh dengan baygon tu, okey lah, tak ada dah. Dia kena serang elok lah. Saya sembuh ni memang banyak daripada pokok kelapa, sebab pokok ni tak pernah sembuh kita sana lagi, baru first time. Biarlah sembuh banyak sikit, sebab banyak pun saya bancuh rupanya dalam tong ni. Ni pun pokok delima. Lepas-lepas dia dah, akar dia dah bercambah dalam tanah ni kan. Agaknya dulu tak bercambah, dia kerja berbunga je. Sekarang ni bila akar dia dah bercambah, dah mula mesra dengan tanah, tak ada pula dia nak bercambah keluar bunga. Ni pokok mulberry. Mulberry ni nampak, dah ada putik bunga dia. Dia pun kita sembuh lah, sebab mulberry ni memang semut gatai ke apa tak suka sangat serang daun ni kan. Jadi ni untuk orang kata mengelakkan daripada serangga menyerang daun lah. Ni sekarang ni sihat lah, tak nampak lagi daun yang daun yang orang kata berkedut. Banyak lagi keterusan lebih dalam tong ni. Tak apalah, yang lebih ni saya bawa balik ke kebun kan. Mana dah tahu hari Selasa tu saya sembuh balik lah dekat pokok betai, jaring, durian, star apple dan anak-anak pokok yang kecil tu. Lepas tu hari Selasa ni juga saya nak meracun lah. Dah fikir masak-masak lah ni. Lorong akses tu kita kena racun juga, tapi guna glufosinate ataupun basta kan. Sebab dia minggu last yang patutnya saya masuk nak sembuh kitosan ke membaja ke, dah nak dekat raya, mana ada masa nak cuci lah apa semua. Dah sibuk dah benda tu, time tu dah sibuk kan. Pergi selesaikan je apa yang kita nak buat, tak ada nak fikir cuci-cuci dah. Sebelum mengakhiri video, alhamdulillah channel saya dah sampai 1000 subscriber kan. Masa channel saya ada dalam 900 subscriber tu, channel saya dia turun naik kan. Sebab dia masa tu saya upload video tentang rahsia dalam Al-Quran yang mana kita salah faham akibat kita terlampau berpegang pada tafsiran ulama-ulama terdahulu, yang mana ulama-ulama terdahulu ni pun orang kata ilmu tu belum sampai lagi dekat dia. Yalah kan, macam Imam Ibn Kathir, dia tak ada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani punya al-ilmu kan. Sebab Imam Ibn Hajar Al-Asqalani tu dia lahir lewat daripada Imam Ibn Kathir kan. Jadinya bila kita buat perbandingan melalui ChatGPT kan, kita buatlah carian kan. Memanglah ramai juga ulama-ulama besar ni kan kutuk kita cari ilmu melalui ChatGPT kan. Sebab pada dia ilmu yang dia belajar tu dah betul, kitab dia tu memang kitab asli kan. Pondok dia tu pun memang bagus, ulama yang dia belajar pondok tu pun kan ulama besar kan. Tapi itulah kan, dia juga orang-orang macam tu juga yang cakap kan, ilmu yang kita ada ni ibarat setitik air dekat lautan kan. Jadi bila kita tengok ilmu daripada cabang-cabang lain yang mana akhirnya mengagungkan ataupun membenarkan kebenaran agama Islam ni pun, dia pula yang melompat sebab tak sama fahaman dengan dia. Sebab dia berpegang pada fahaman ulama yang ada yang lahir di zaman orang tak tahu lagi bumi ni bulat ke lepeh kan. Sebab dia, kalau kita tengok balik Imam Asy-Syafi'i dia ada cakap, kalau sekiranya pendapat dia tu kan bersalahan dengan satu hadis sahih kan, maka tinggalkan pendapat dia. Itu Imam Syafi'i punya keputusan. Jadi sempena hari Selasa ni ada nuzul Quran kan, ada satu perkongsian saya nak buat tentang siapa ada dua pekebun dalam surah Al-Kahfi.
setelah saya buat kajian sendirilah. Yang mana kajian saya ni belum tentu muktamad. Kan, dia perlu kajian daripada pihak yang berautoriti kan, untuk membuktikan yang sama ada saya salah atau betul. Jadi untuk hari ini sekian saja perkongsian saya pada kali ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat bertani.